Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yang berusaha pihak pengurusan surau Saniah Tuan Imam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita dapat menunaikan sebaik-baik perintah jurung-jurung kali yang akan disoal di yaumil mahsyar, salat. Sebaik-baik salat yang kita tunaikan sebagaimana yang dituntut, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihmalu hawaijakum alal maktubah. Selesaikan segala masalah kamu dengan solah fardu maktubah yang telah termaktub. Kutiba alaikumus siyam, terwajib, telah wajib ke atas kamu, makna siam maknanya yang telah termaktub, puasa. Maktubah disebut ihmalu hawaijakum alal maktubah, selesaikan masalah kamu ni, segala masalah dengan solah fardu. Maktubah tu bermakna perintah-perintah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang kita tunaikan sebentar tadi solah secara berjemaah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayu doa asma'u indallah. Bila ditanya di antara doa asma'u indallah yang terlebih didengari oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa yang di antaranya yang lebih, asma'u ni pada makna isim tafdil kan, yang lebih, kalau akbar lebih besar, maha besar, akbar lebih besar. Asma'u yang lebih didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut doa yang mana yang Allah Subhanahu wa taala lebih dengar. Semua doa ni Allah Subhanahu wa taala dengar. Ud'uni astajib lakum. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan Allah Taala perintahkan. Ud'uni, mintalah pada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan. Cuma di situ mungkin beberapa keadaan doa yang dilihat. Dan di antaranya doa yang memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila minta itu dapatlah. Minta A dapat A, minta A mungkin kadang-kadang ditukar kepada B. Allah Taala bagi kepada yang lain, ataupun ditukar ataupun diganti dengan sebagai kifarah doa tu. Tetapi bila dia antara disebut ayyud doa asma'u indallah, di antaranya disebut jauful akhir, akhirul laili, jauful akhirul lail, doa selepas separuh daripada malam.
Dan juga disebut juga kullu duburi salawatil maktubah, setiap akhir pada solat maktubah, solat fardu tidak. Jadi makna di antara doa-doa yang didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya doa pada selesai solat. Cuma di sini ada sedikit perbahasan di kalangan kita. Imam Syafi'i, doa yang dikatakan duburi solah itu, duburi solawat ataupun duburi solah, doa di akhir solat itu, macam tadilah kita berdoa tadi, dan kita berdoa di akhir solat. Tapi di dalam mazhab yang lain, doa itu doa sebelum daripada salam. Maknanya di akhir-akhir tahiyat itu ada doa yang kita boleh panjatkan, di antaranya lah doa-doa yang selalu kita dengar kan. Jadi di antara doa-doa ataupun yang diperhati, didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa pada selepas sembahyang lah, kita senang beritahu, selepas sembahyang yang kita dahulukan dengan doa itu, dengan kita wirid, istighfar, dengan kita membaca Fatihah, zikir-zikir 10 kali dan sebagainya kan. Kemudian kita berdoa, mudah-mudahan doa ini yang Allah Subhanahu Wa Taala asma', maknanya lebih didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita tinggalkan doa selepas solat, kerana doa ini didengari lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk-sibuk macam mana kita, mungkin kita ada keperluan, kita ada yang nak disegerakan, bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar sikit, kemudian kita doa. Di antara doa yang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita menyambung kita punya pembacaan ataupun sebagai muhasabah kita mendengar hadis berkenaan dengan al-hadis matan arba'in fi lughat fi fadail Quran, kelebihan Al-Quran. Saya pun tak berapa ingat sangat kita berhenti kat mana, tapi yang ada contoh-contoh ni kita sambung-sambung sikitlah berkenaan dengan solat sepanjang-panjang. Okey, yang ni sudah. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua. Sayyidina Abdullah bin Abbas ataupun Ibn Abbas. Qala nazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu satakunu fitan. Qala famal makhraju minha ya Jibril? Qala kitabullah. Rawahu Razin kadza fi rahmatil muhaddati. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Sayyidina Jibril alaihi salam telah turun ini kita dah baca. Tak apalah, saya ambil satu matanya lah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Sayyidina Jibril alaihi salam telah turun dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa banyak fitnah, yakni huru-hara akan pasti berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitan tu maknanya keburukan lah. Fitnah akhir zaman, huru-hara. Keburukan-keburukan yang akan berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah jalan keluar daripada keadaan itu, wahai Jibril? Jibril alaihi salam menjawab, kitabullah. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah rujuk pada kalamullah, pada Al-Quran. Hadis riwayat Razin demikian dinyatakan dalam kitab Ar-Rahmatul Muhdath.
Beramal dengan Al-Quran adalah penjamin keselamatan daripada segala fitnah. Keberkatan daripada membacanya juga menjadi sebab kelepasan daripada fitnah. Baca, beramal satu perkara itu yang dituntutlah. Apa yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Contohnya tadi kita sebut tadi maktubah yang telah ditetapkan ataupun telah diwajibkan, maka dilaksanakan. Satu perkara kita membacanya. Dan membaca Al-Quran ini, yang kita ketahui bahawa Al-Quran ini kalau ikut pada hukum saja tak banyak. Kaitan ayat-ayat tentang hukum lebih kurang dalam 500 ayat ya. Tapi banyak sebenarnya Al-Quran ini dia menceritakan tentang apa? Kisah-kisah orang-orang terdahulu. Dan kisah-kisah para nabi, anbiya alaihimussalam. Jadi kita membacanya juga menjadi sebab kelepasan daripada fitnah. Telah disebut pada hadis yang ke-22, jikalau Al-Quran dibacakan di dalam rumah, ketenangan dan rahmat akan turun di dalam rumah tersebut dan syaitan-syaitan akan meninggalkan rumah itu. Para ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan fitnah, yakni ujian itu ialah kedatangan Dajjal. Di antaranya lah yang disebut fitnah. Bab fitan ni kalau kita belajar bab fitan kan dalam hadis dalam Bahrul Mazi, terbukanya pintu fitnah di zaman Sayyidina Uthman. Makna ketika itu pun dah banyak fitnah pembunuhan di kalangan pembunuhan Sayyidina Uthman kan. Kemudian fitnah-fitnah dan juga ujian-ujian di kalangan para sahabat, peperangan Jamal, Siffin dan sebagainya, semua melibatkan Ahlul Bait dan juga para sahabat. Apatah lagi disebut fitan ini kedatangan Dajjal, fitnah Dajjal, kemuncak segala fitnah Dajjal lah. Pencerobohan orang Tatar dan peristiwa-peristiwa yang seumpama dengannya itu. Satu riwayat yang panjang daripada Sayyidina Ali radhiyallahu juga dimaksudkan dengan hadis ini. Dalam riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu itu terdapat kenyataan bahawa Nabi Yahya alaihi salam memberitahu kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu membaca kitabnya. Bandingan orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama orang yang berlindung daripada serangan musuh di dalam sebuah kota. Dari arah mana pun musuh datang menyerang, mereka mendapati dari arah itu terdapat kalimah Allah dan sebagai pengawal yang menolak kemarahan mereka. Jadi jalan di antara kita keluar daripada fitnah yang akan banyak berlaku fitnah-fitnah, tidak lain dan tidak bukan dengan kitabullah. Baik, kita tengok bahagian 2. Rupanya hadis ni dia dah sampai kepada hujung syarah dia, dan kita tengok pada bahagian yang kedua tentang kelebihan-kelebihan surah. Selain daripada 40 hadis yang disebutkan di atas, beberapa hadis mesti ditambah pada tempat-tempat tertentu untuk tujuan-tujuan yang sesuai. Oleh itu di dalam bahagian ini akan dibentangkan kelebihan-kelebihan beberapa surah yang pendek. Walaupun surah-surah itu pendek untuk dibaca, tetapi kelebihan surah-surah itu besar. Selain itu akan disentuh juga beberapa perkara yang penting untuk memberi peringatan kepada para pembaca Al-Quran. Yang mana kita dah mula-mula tu di antara disebut sebagai mi'in kan, yang mana ayat-ayat yang 100 ke atas, 100 ayat ke atas, ada yang 100 kurang daripada 100, dan ini masuk di dalam hadis ataupun ayat-ayat yang pendek lah, ataupun kita panggil surah lazim, ataupun surah-surah amalan kan. Yang pendek tu kita istilahkan sebagai 30 ayat kan, 30 ayat. Surah Al-Mulk yang kita baca kan, surah Al-Mulk 30 ayat, surah Sajadah 30 ayat kan. Waqiah tu dia pendek-pendek tapi banyak juga ayat dia 96 kan.
Baik, kita tengok an Abdul Malik ibn Umair radhiyallahu rahimahullahu taala mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil Kitab shifaa'un min kulli da'. Rawahu Darani. Daripada Abdul Malik bin Umar rahimahullahu taala meriwayatkan secara mursal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Pendek saja di sini dan masyhurnya kita dengan surah Al-Fatihah ini, bahkan di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita menjadi rukun di dalam solat. Jadi rupanya disebut di dalam Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Jadi sejauh manakah saya hari ini dan kita sehari ini mencari penawar melalui suratul Fatihah. Kelebihan-kelebihan surah Al-Fatihah terdapat banyak dalam hadis. Di dalam satu riwayat dinyatakan bahawa seorang sahabat sedang mengerjakan solat sunat. Rasulullah SAW telah memanggilnya, oleh kerana beliau sedang bersolat, maka beliau tidak menyahut. Ketika sahabat ni solat, dia dipanggil Rasulullah. Jadi disebabkan dia solat, maka taklah disahut. Sahabat ni tak adalah berhenti solat. Oleh kerana, jadi solat tu solat apa? Solat tu solat sunat lah. Kan? Kalau solat wajib dah tentulah bersama dengan Rasulullah akan jadi imam. Oleh kerana beliau sedang bersolat, maka beliau tidak menyahut. Setelah menyempurnakan solat, beliau pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku?" Beliau telah memberi alasan bahawa pada ketika itu beliau sedang solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu tidak membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum, wahai orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila mereka memanggil." Ya tentulah apabila dalam solat seseorang itu bila dipanggil Rasulullah bukanlah pada solat sunat, kan? Bukanlah pada solat wajib. Ya tentulah solat sunat. Macam ibu kita panggil lah, kan? Mak kita panggil, kita sedang solat sunat apa? Kalau solat sunat duha, mak panggil, berhentilah. Kan? Sebab sunat menyahut panggilan ibu itu lebih wajib daripada kita solat sunat. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, "Saya ingin memberitahu." Rupanya Rasulullah nak bagi tahu. Walaupun sahabat tengah solat ketika itu, ada perkara yang Rasulullah nak bagi tahu. Saya ingin memberitahu kamu satu surah yang paling afdal dalam Al-Quran. Surah itu ialah surah Al-Hamd. Ini surah Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat. Ayat-ayat ini adalah sab'a mathani dan mewakili keseluruh Al-Quran yang agung. Telah diriwayatkan oleh setengah ahli sufi. Oh, rupanya dah baca. Surah ni dah baca. Ini hadis keterangan ini telah baca. Yang ingat tak yang saya sebut tentang titik bar, kan? Kita skip lah sikit. Ingat semua, kan? Ada 7 ayat. Kemudian terangkum Al-Quran, segala isi kandungan terdapat dalam surah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Al-Quran yang kita baca 30 juzuk tu dikompreskan di dalam surah Al-Fatihah. Ingat ke tak ingat ni? Dah 3 bulan ke tak? Dah lupa kan, tapi tak apalah, kan? Kita dengar pun anggaplah yang pertama kali kita dengar, kan? Maknanya kena baik-baik lupa lah, tak? Tak apa. Mana dirangkumkan di dalam surah Al-Fatihah, Al-Quran yang kita baca, dan terkandung dalam surah Al-Fatihah itu di dalam bismillah. Di dalam surah dalam Fatihah itu terkandung segalanya. Al-Fatihah itu di dalam basmalah, di dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim, di dalam ayat bismillahirrahmanirrahim.
Diterangkan dalam tafsir bahawa huruf ba di sini minta maaf. Dan apa-apa yang terdapat di dalam bismillah adalah terdapat pada huruf pertama, iaitu huruf ba. Okey. Okey, ni ada bosnya tengok dia 23 hari bulan 1. Dalam satu riwayat diberitakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah ini lalu menghembuskan kepada Sayyidina Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam membaca dan menyapu dengan air liurnya pada tempat sakit itu. Menurut hadis yang lain dikatakan bahawa sesiapa yang berbaring dengan niat untuk tidur dan membaca surah Al-Fatihah serta surah Al-Ikhlas kemudian menghembus ke atas dirinya sendiri, maka ia akan dijauhkan daripada segala bahaya melainkan maut. Yang pertama sekali, air liur Rasulullah itu sebagai mukjizat lah kan. Kalau kita ni buat air liur sendiri ke tak? Kan? Ataupun anak kita boleh lah kan. Untuk kita buat, yakin ke tak yakin tuan-tuan tu lah. Kan? Surah Fatihah ni yang kita dah dengar berbagai-bagai kelebihan. Di antara menghembusnya, bacanya, sebelum tidur kita baca surah Fatihah. Dan adab tidur, sebelum tidur kita membaca Fatihah. Kemudian kita baca Amanar Rasul ataupun ayatul kursi dulu lah, ayatul kursi, Amanar Rasul. Kemudian kita baca 3 kul. Itu di antara adab-adab tidur. Dia boleh menjadi sebagai pendinding lah, dijauhkan daripada segala bahaya. Jadi kalau disebutkan ni segala bahaya, termasuklah bahaya-bahaya makhluk-makhluk yang kita tak nampak ni. Sebab disebut melainkan maut. Menurut riwayat lain, surah Al-Fatihah menyamai pahala membaca 2/3 daripada Al-Quran. 2/3. Diriwayatkan juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daku telah diberi 4 perkara daripada khazanah Arasy yang istimewa. Sebelum ini tiada sesiapa pun yang menerima apa-apa daripada khazanah tersebut. Yang pertama surah Al-Fatihah, suratul Fatihah. Yang kedua ayatul kursi. Yang ketiga ayat-ayat akhir daripada surah Al-Baqarah, Amanar Rasul. Dan yang keempat surah Al-Kautsar." Pendek je. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Kan? Cuma ingat di hujung-hujung tu adalah jangan dipanjangkan pertama dan adakan tafkhim pada si'ra tu. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Semuanya tafkhim. Har. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar, jangan abtar. Ya. Dipendekkan dan ditafkhimkan kepada ra itu dengan kadar takrir. 2 takrir ra, sifat huruf ra. Azhar Hasan Basri rahmatullahi alaihi meriwayatkan satu sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, seorang yang membaca surah Al-Fatihah adalah seumpama seseorang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran yang mulia. Besar ni dia punya ganjarannya. Adalah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa iblis meraung-raung sambil melumur seluruh kepalanya dengan debu apabila berlaku 4 peristiwa. 4 perkara yang menyebabkan iblis ni meraung dan dilumurkan debu di kepalanya. Yang pertama apabila dia dilaknat. Kisah sebagaimana Nabi Adam AS dan juga ibu kita Siti Hawa. Yang kedua apabila dia dicampakkan keluar daripada syurga ke dunia. Yang ketiga apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan dengan kenabian. Dan yang keempat apabila surah Al-Fatihah diturunkan. Diberitakan daripada Hazrat Sya'bi rahmatullah alaih bahawa pada satu ketika seorang datang kepadanya supaya
mengadu tentang buah pinggangnya. Seorang datang kepadanya dan mengadu tentang buah pinggangnya yang sakit. Zaman-zaman dulu tak pastilah kan, dia dapat diagnosis kau yang pinggang tu sakit, kau sakit pinggang, kau sakit buah pinggang. Kan? Sakit pinggang kau main sakit pinggang. Kau sakit buah pinggang, kau nak pula dialisis ni tak? Kan? Jadi disebut kat sini buah pinggang lah, kata sakit pinggang tentang buah pinggangnya yang sakit. Azhar Sya'bi rahmatullahi alaih menasihati supaya membaca asasul Quran dan menghembuskan pada tempat yang sakit. Yang tu ya tuan-tuan. Ya. Membaca asasul Quran, surah Al-Fatihah baca, kemudian hembus tempat yang sakit. Kan? Apabila ditanya apakah makna asasul Quran, Hazrat Sya'bi rahmatullahi alaih menjawab surah Al-Fatihah. Ditulis bahawa antara amalan para masyayikh yang mujarab ialah surah Al-Fatihah, dan surah ini juga sebagai Ismul Azam. Nama yang agung. Ismul Azam ni rahsia sebenarnya. Rahsia-rahsia yang dirahsiakan di antaranya lah. Jadi disebut. Sebab tu Ismul Azam ni sebenarnya tak dapat kata putus mana satu, tapi di antaranya. Kan? Suratul Fatihah. Ada yang sebut juga wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan sebelum kita membaca ayatul kursi kan. Sebab ramai hari ni kadang-kadang dia baca ayatul kursi je. Kan? Sebab saya ada dengar satu orang dia kata bila suruh baca Fatihah, suruh baca ayatul kursi mesti dia baca wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Itu ayat yang lain, ayatul kursi ayat yang lain. Kan? Itu juga sebenarnya di antara senarai Asma'ul Azam. Bila kita baca. Jadi ramai baca ayat kursi lah lepas ni kan. Taklah. Macam saya akan tetap lah. Membaca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Cuma bila disuruh baca ayatul kursi, baca tu ayat kursi. Jangan kita baca wa ilahukum tu. Kan? Yang sepatutnya dibaca untuk memohon apa-apa hajat. Terdapat dua cara pembacaan surah Al-Fatihah. Ini antara salah satulah kaedah. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah ini di antara solah sunat dan solah fardu subuh sebanyak 41 kali selama 40 hari. Kita macam mana nak amal? Di antara subuh 10 minit je. Katakanlah baca surah Fatihah ni paling copek pun 20 saat. Dalam seminit, dapatlah 3 kali baca tak? Jadi kita nak baca 40 kali. Kan? Lebih kurang lah dalam 14 minit kan? Betul tak? Kan? Betul tak sikio tu? Congak-congak tu kan? Dalam 15 minit lah. Nak baca 41 kali. Kan? Campur dengan kita nak sembahyang sunat lagi. Itu ni lebih kurang 20 minit lah. 20 minit dah buat sapau lah nak nunggu tak. Siapa nak nunggu, orang nak copek kadang kan. Memang tak ada can lah kat. Melainkan kalau subuh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia setengah jam. Dia azan, lepas tu dia setengah jam boleh qomat. Kan? Kita hari ni lebih kurang 10 minit lah kan. 10 minit, itu pun dah tak sampai dah tak. Huruf mim dalam basmalah hendaklah dibaca bersambung dengan lam, diwasalkan. Makna bila baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin sampai habis. Hendaklah dibaca bersambung dengan lam di dalam alhamdulillah, segala hajat insya-Allah akan tertunai. Sekiranya menghadapi apa-apa penyakit ataupun terkena sihir, hendaklah membaca surah ini dan dihembuskan ke dalam air lalu diminum. Cara yang kedua ialah dengan membaca surah ini sebanyak 70 kali.
lagi banyak. 70 kali di antara solat sunat dan fardu subuh pada hari Ahad yang pertama pada permulaan bulan Islam. Kan? Hari ni hari apa? Hari ni hari Senin. Semalam Zulkaidah ke hari ni? Malam ke? Ahad kan? Semalam lah kalau kita nak amal. Ya ke semalam? Kan? Tapi saya tengok dalam kalender 30. Hari ni satu Zulkaidah. Tak tahu dah mana satu dah. Sebabkan penetapan Syawal dah macam-macam ni kan. Jadi maknanya kalau semalam lah mula. Apa sebabnya Ahad? Ahad tu hari pertama. Di dalam pengiraan hari, dalam hari kan, sab'atu ayyam. Al-yawm, maaf, al-usbu'u sab'atu ayyam. Seminggu ni 7 hari. Hari yang pertama hari bukan hari Isnin. Hari Isnin tu hari pertama bekerja kot. Kan? Hari Ahad hari yang pertama. Wahidun, satu, Ahad. Hari yang kedua hari Isnain. Isnani. Kan? Kalau kita baca kan wahid, isnani, salasah. Salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Kan? Jadi hari yang pertama adalah hari Ahad. Hari yang kedua hari Yaumul Isnain. Yang ketiga Yaumul Sulasa, hari Selasa. Kan? Hari yang ketiga hari yang keempat Arba'ah, kan? Yaumul Arbi'ah, hari Rabu. Kan? Khamis, hari yang kelima. Hari yang keenam hari Jumaat, kita panggil hari Jumaat, ya tak? Kemudian hari yang ketujuh hari Sabtu, Sabt. Jadi hari yang pertama hari Ahad, permulaan bulan Islam. Membaca cara ini tidak perlu disambungkan mim yang bismillah dengan lam. Alhamdulillah. Selepas itu pula dibaca pada waktu yang sama dengan bilangan bacaan dikurangkan sebanyak 10 kali pada setiap hari sehinggalah hari yang ketujuh. Maknanya setiap hari itu, hari yang kedua kita break, hari Selasa kurang 10, baca 60 ya. Hari yang ketiga kurang 10, baca 50, 40, 30, kan, 20 sampai apa? 10 kan. Yang itu hari pertama lah dia panjang sikit. Memang memerlukan setengah jam lah lebih kurang. Selepas itu perlu dibaca pada waktu yang sama dengan bilangan bacaan dikurangkan sebanyak 10 kali pada setiap hari sehingga hari yang ketujuh. Sekiranya hajat seseorang telah tertunai pada bulan pertama, maka bertuahlah orang itu. Sekiranya tidak, maka hendaklah diulangi dengan melakukan amalan yang sama pada bulan kedua dan ketiga. Tuan-tuan, perempuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini diletak satu kaifiat menggunakan teknologi Al-Quran sebenarnya. Sejauh manakah hari ini saya dan kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Orang habiskan masa mengkaji berbagai-bagai teknologi dan sebagainya, akhirnya dia dapat. Tetapi Al-Quran sejauh mana hari ini memberi peluang pada diri saya dan kita sendiri untuk merasai macam mana janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yolah ni, betul ke tidak kan? Kalaulah katakan kita hembus surah Fatihah tu tak jadi sembuh pun, dapat tak pahala tuan-tuan? Dah tentulah dapat pahala kerana amalan tu sunnah. Kan? Apatah lagi kita menggunakan suratul Fatihah, ayat-ayat Al-Quran untuk kita menyelesaikan masalah. Tapi selebih tu kita nak makan ubek, makanlah tuan-tuan. Jangan pula tak makan ubek. Kan? Apa-apa yang ni, Panadol dan sebagainya, tolan-tolanlah. Kan? Tetapi kita juga mengambil pendekatan tentang Al-Quran. Dengan Al-Quran untuk apa? Untuk sakit-sakit jasmani kita. Apatah lagi berkaitan dengan sakit-sakit dalaman rohani kita. Surah ini boleh juga ditulis pada pinggan tembikar dengan menggunakan air mawar yang dicampur dengan kasturi ataupun za'faran. Za'faran ni
Za'faran lah. Ataupun kita panggil safran. Kan? Za'faran ni sekarang saya pun tak pastilah berapa harga dia. Sekilo tu boleh-boleh 1,000 juga so. Kan? Bukannya murah tapi dia macam apa? Macam selai-selai tu kan, ambil 2-3 helai, kemudian kita letak air, kemudian dia akan berubah air tu menjadi macam keemas-emasan, ataupun tengok jenis za'faran tu lah. Ada yang kadang sampai merah. Daripada yang itu dibuat dakwat, dan dakwat tu ditulis. Kemudian surah Fatihah, kemudian tulisan itu dilarutkan dengan air lalu diminum oleh pesakit selama 40 hari. Ini adalah cara pengubatan yang mujarab kepada seseorang pesakit yang telah lama menderita sesuatu penyakit. Membaca surah ini sebanyak 7 kali dan menghembus kepada pesakit juga merupakan salah satu cara perubatan bagi sakit gigi, pening kepala dan sakit perut. Semua perkara ini secara ringkasnya dipetik dalam kitab Mazahirul Haq. Di dalam kitab Sahih Muslim terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, di langit telah dibukakan satu pintu yang belum pernah dibuka sebelum ini. Dari pintu itu turun satu malaikat yang belum pernah diturunkan sebelum ini. Malaikat itu berkata kepadaku, terimalah suatu berita gembira mengenai 2 nur yang belum pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum ini. Yang pertama ialah suratul Fatihah, dan yang kedua ialah 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, Amanar Rasul. Kedua-dua ini disebut sebagai nur kerana pada hari kiamat kedua-dua ini akan berada di hadapan pembaca ayat-ayat itu, yakni menerangi jalan mereka. Di antara kelebihan-kelebihan suratul Fatihah. Jadi salah kalau kita baca surah Fatihah lepas sembahyang. Apa-apa sikit Fatihah. Yalah, itulah dia kemuliaan kita, tuan-tuan. Sikit-sikit kan Al-Fatihah. Ya, betul lah. Kan kalau kita lihat dari segi khasiat dan juga dia punya kelebihan-kelebihan. Apa lagi yang kita nak baca, tuan-tuan? Apa lagi yang kita nak bergantung? Sedangkan surah ini pun mudah untuk dipelajari. Orang yang masuk Islam, mula-mula kita nak ajar ni lah di surah dia. Dan mudah-mudahan sebagai iktibar untuk saya dan kita semua, untuk kita beramal dan juga kita sampaikan wallahu alam. Lepas ni insya-Allah bolehlah kalau kita tengok aku nak rujuk-rujuk kan di dalam fadilah amal berkaitan dengan kaedah ni. Aku nak buat tu, tapi jangan pula dah seminggu tak datang solat subuh ni. Saya amalkan tu Fatihah 70 kali dia. Itu tak mengatasi pula ya, tuan-tuan. Dia jangan kita mengatasi sunnah yang kecil dan sunnah yang besar. Kan? Man solat subhi fa huwa zimmatillah. Solat subuh ni di dalam pemeliharaan Allah. Ini 7 hari seminggu tak nampak ke subuh tu. Saya kata, Ustaz Syarul baca hadis dengan kelebihan Fatihah. Beramal dengan tu pula kan. Kalau tuan-tuan nak buat teknik ni, penuhlah sama-sama kan. Itu sebab saya kata kalau kita subuh ni, subuh dalam keadaan copek kan. Copek 10 minit. Tapi ikut sompek lah. Kan? 15 minit, 20 minit. Kalau pihak surau boleh bagi skip, saya pun nak numpang sembahyang sini kan. Baca surah Fatihah kan ramai. Lepas solat subuh sampai azan, kita semua lepas tu kita pun baca 40 kali kan. Lebih kurang 15 minit baca. Kalau nak laju sikit, wasal kan lah semua tu. Kan? Mungkin dalam 1 minit boleh dapat 5 kali Fatihah. Sebab bacaan wasal kan. Jadi itu sebagai satu kaifiat untuk mengambil keberkatan kepentingan di dalam surah Fatihah. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa a'zim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma